tapi menarik juga di negeri Perak, Darul Rizwan. Yop, apa cerita Yop dari bangunan UMNO negeri Perak tu? Apa ceritanya? Satu cerita pasal parlimen, tapi di Dewan Undangan Negeri, bagaimanakah sinarnya di sana? Ya, cerita sikit Ridauddin. Baik, terima kasih rakan-rakan setugas yang sejak dari tadi sibuk berdiskusi dan sebagainya. Perak ini sebenarnya hari ini tidak banyak yang saya boleh ceritakan kerana saya berada di bangunan UMNO Negeri Perak. Sejak dari tadi kami menantikan keputusan-keputusan tidak rasmi dan sebagainya dipaparkan di skrin yang ada di hadapan kami. Namun sehingga pada waktu ini yang banyak dipaparkan adalah rancangan kita sendiri. Daripada tadi memang dipaparkan rancangan kita. Adalah tadi sedikit ada maklumat berkenaan dengan dun-dun kursi-kursi yang dipaparkan di sini. Namun apa yang saya boleh katakan sebenarnya Perak ini sebenarnya kita sedang lagi mencari maklumat-maklumat secara tidak rasmi kerana ada dah beberapa kabar angin yang dikatakan. Sebenarnya baru saja sebentar tadi pun pengerusi BN Perak Datuk Seri Sarani Muhammad sudah pun tiba kira-kira jam 9 malam tadi, dan kemudian ada juga beberapa pemimpin lain termasuk Exco dan sebagainya dilihat ada pun tiba di sini. Mood di kawasan ini saya lihat moodnya berubah-ubah, kadang-kadang senyap terutamanya apabila melihat kita Israwani berdiskusi dan sebagainya. Namun apabila dipaparkan mana-mana keputusan, tak kiralah di Johor ataupun di Negeri Sembilan, di mana-mana sahaja yang melibatkan di kawasan itu ada ahli parlimen daripada Barisan Nasional mendahului ataupun menang, maka di sini gegak gempita dengan sorakan-sorakan penyokong-penyokong Barisan Nasional yang ada di sini. Buat masa ini di sini kami masih lagi menantikan update terkini keputusan-keputusan tidak rasmi melibatkan DUN 59 DUN di kawasan ini. Kerana difahamkan sebenarnya ada juga pertemuan melibatkan calon-calon Perikatan Nasional tidak jauh daripada sini di Stesen 18 di Ipoh, dan kemudian ada juga melibatkan calon-calon daripada Pakatan Harapan juga tidak jauh di sini. Kami sudah pun menempatkan kru di sana di Perikatan Nasional. Kita sudah menempatkan Abang Razak dan juga Stanley, dan kemudian di Pakatan Harapan kita menempatkan Amirul Rabbani dan juga Firdaus. Pastinya kita akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa, kerana di sini saya sedang membuat liputan di bangunan UMNO ini melibatkan Barisan Nasional, dan sudah pasti kita akan membawakan laporan langsung dari semasa ke semasa. Namun yang pastinya di Perak ini sebenarnya ada banyak cerita. Kalau diikutkan kabar angin, sebenarnya ada sesuatu yang mungkin mengejutkan bakal berlaku di Perak. Kalau sebelum ini kita melihat pertarungannya adalah melibatkan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, namun berdasarkan cakap-cakap kabar angin yang saya dengar, sebenarnya ada satu lagi gabungan yang sekarang sedang pun mencuri perhatian, iaitu Perikatan Nasional yang sekarang ni difahamkan sudah mula mengorak langkah, sudah mula menang di banyak PDM di kawasan-kawasan di sekitar Perak ini. Malah di Parlimen juga ada juga beberapa nama yang sudah pun seakan-akan sudah pun menang. Di sebalik tiga nama yang boleh dikatakan agak pasti akan menang di Larut, di Bagan Serai dan juga di Bukit Gantang, ada juga beberapa lokasi lain parlimen yang dijangka diambil ataupun dirampas oleh Perikatan Nasional. Itu masih lagi dalam kabar angin. Saya ada mendengar perkara demikian. Saya juga ada mendengar di DUN juga akan ada berlakunya beberapa keputusan yang mengejutkan. Kalau sebelum ini hanya ada melibatkan 2 gabungan, namun kali ini melibatkan 3 gabungan pula. Jadi sudah pasti apa yang berlaku pada hari ini akan menimbulkan ataupun menghadirkan satu cerita yang pastinya mungkin akan panjang lagi. Kalau hari ini mungkin tidak dapat selesai, mungkin kita akan melihat ke 2 atau 3 hari lagi. Jadi saya jangkakan berdasarkan kabar angin yang berlaku di Perak setakat ini, saya jangkakan keputusan di Perak akan menarik perhatian. Kalau pada awalnya diramal jam 12 ke 1 boleh selesai, namun saya fikirkan melihat keadaan sekarang mungkin pada jam 4 pagi atau 5 pagi belum tentu selesai, dan saya akan terus membawakan laporan dari semasa ke semasa. Kalau tiada di sini sidang media, saya akan pergi ke Pakatan Harapan. Kalau tiada juga di sana, saya akan pergi ke Perikatan Nasional untuk membawakan laporan secara langsung di semua platform Israwani dan juga israwani.com. Buat masa ini cuaca sudah pun hujan. Kita harap hujan ini berhenti sebentar lagi kerana sudah pasti akan ada berlaku banyak pergerakan malam ini. Dan pada waktu ini saja dahulu laporan saya langsung dari bangunan UMNO Negeri Perak di Ipoh ini. Kembali dulu kepada rakan setugas. Itulah amanah dan juga tugas besar yang perlu dilakukan oleh Ridauddin Daud. Banyak spekulasi yang berlaku pada ketika ini, tapi tugas kami juga untuk mendapatkan yang sahih, dan juga walaupun terpaksa berkejar dari satu lokasi ke satu lokasi lain, tapi Ridauddin Daud akan memberikan perkembangan terkini dari masa ke masa. Terima kasih Ridauddin, terima kasih Hadi.